sekarang adalah anak-anak. Saya nak anak-anak, saya nak tengok diorang membesar depan mata saya. Saya terfikir masa yang saya koma dan saya terjaga, saya fikir, kalau aku tak ada, what will happen to me? What will happen to my kids? Anak-anak ni lah yang di tulang belakang saya, yang buat saya kuat dan boleh berdiri sampai sekarang. Dan saya bekerja untuk anak-anak, saya hidup untuk anak-anak. Jadi yang menguatkan saya sampai sekarang adalah anak-anak. Dan itulah kisah Puan Farhana, kehidupan barunya di mana beliau sendiri mengatakan beliau mendapat peluang kedua. Betul. Dan beliau ingin benar-benar ingin terus bersama anaknya, meneruskan kehidupan ini. Jadi kita nak tanyakan kepada Ustaz lah. Kita mengimbas kembali kisah yang dilalui oleh Puan Farhana sebentar saja tadi tentang mendapat peluang kedua bagi beliau dan memulakan kehidupan yang baru ini, Ustaz. Subhanallah. Saya pun pernah mengidap COVID dan saya masih seorang pesakit kanser. So peluang kedua, setiap hari kita bangun, kita kena ingat, kena buat baik, kena jaga agama. Saya ada buat satu formula setiap pagi iaitu 4S. S yang pertama, bangun sebut Alhamdulillah. Ada orang yang tidur malam tadi tak bangun dah, keras dah. Ada yang tidur sebelah suami, sebelah isteri tak bangun dah. Suami dia tak bangun dah. Sebab hidup ni, orang yang mati menjerit-jerit pada Allah, Ya Allah, hidupkan kami kembali, Ya Allah. Kami nak beramal soleh, Ya Allah. S yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah solat subuh berjemaah. Solat jangan tinggal. Sebab orang mati pun kalau boleh nak hidup balik, nak solat. Jahat macam mana pun kita tolonglah. Sempena tahun baru ni jangan ada satu waktu pun kita tinggal solat. Ujuk hati kita. Dan kalau yang dah biasa solat tu, cuba solat awal waktu. 3 amalan yang paling Allah suka. Yang pertama, iaitu solat awal waktu. Kedua, jaga ibu dan ayah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Senang di Islam ni. So, jaga solat subuh berjemaah. Sebab solat subuh jemaah ni, pahala ni umpama mendirikan ibadah sepanjang malam. S yang seterusnya, sedekah awal pagi. Subuh. Waktu subuh tu sedekah subuh. Subuh ni bukan apa. Sebab kalau kita sedekah ni, kita dah mendahului kebaikan. Dengan kebaikan ni, insya-Allah sampai ke malam kita akan buat kebaikan. Sedekah subuh dapat doa malaikat. Dan S yang seterusnya, selawat. Banyakkan selawat. Selawat ni dapat syafaat daripada ni. So, kita ubahlah hidup kita. Ujuklah hati kita. Sikit-sikit kita berubah ke arah kebaikan. Jangan tinggalkan kebaikan. Teruskan. Sebab bila jadi macam Siti Sarah meninggal dunia, jadi satu dunia macam sedih, sayu. Betul. Di Malaysia. Sebab dia seorang yang baik. Ingat, jadi orang baik, Allah sayang. Manusia pun sayang. Wallahu a'lam. Ya, hijrah ke arah pengorbanan untuk kebaikan itu. Baik, kita juga bersama dengan Puan Nur Firdaus. Kalau boleh kita kongsikan, Puan Nur Firdaus ini kisah beliau. Beliau kehilangan ayah akibat COVID-19 dan ibunya juga seorang pesakit COVID, bekas pesakit COVID. Kalau boleh dikongsikan juga Puan Nur Firdaus, bagaimana agaknya permulaan itu? Kalau kita tahu kita boleh pergi melawat bapa kita yang sakit dan sebagainya, tapi disebabkan COVID ini semuanya agak terhad. Bagaimana agaknya keadaan ketika itu? Assalamualaikum, terima kasih. Jadi saya nak kongsikan tentang kisah keluarga saya yang dijangkiti COVID. So ayah sebenarnya yang mula start demam dulu, lebih kurang pada 11 Julai masa tu, malam Ahad tu dia dah start demam. Lepas tu diikuti juga dengan ibu. So the whole week tu memang ibu dengan ayah dalam keadaan yang agak teruk. Demam yang teruk, sakit kepala yang agak teruk lah. Tak lalu makan, sakit-sakit badan, ada muntah-muntah dan cerit-berit juga. So ayah ni dia sebenarnya dia ada banyak penyakit kronik lain. Dia ada masalah jantung, ada masalah buah pinggang, ada masalah arthritis, kencing manis, macam-macam lah. So bila dia demam tu, bagi dia macam perkara biasa sebab dia dah biasa sakit kan. So kami pujuk dia untuk buat swab test. Hari Rabu tu ibu buat swab test dulu sebab ayah dia tak nak pergi klinik masa tu. Ibu punya result masa tu negatif. Tapi hari Jumaat minggu yang sama adik pula start demam. So adik pujuk juga ayah untuk pergi buat swab test. Akhirnya memang disahkan ayah dengan adik yang nombor 3 tu positif lah.
Tapi saya sebab bapa saya banyak penyakit kan dan dia pun sebenarnya tak vaksin lagi. Kebetulan sepatutnya dia vaksin hari Ahad minggu yang sama tapi sebabkan dia dah sakit dulu so tak sempat nak ambil vaksin. Jadi jadi masa tu saya macam antara percaya dengan tak percaya. Saya arrangekan untuk buat PCR test pula untuk keempat-empat ahli keluarga saya. Dan result keluar hari Isnin tu ibu, ayah dan adik nombor 3 saya confirm positif tapi adik nombor 2 tu still negatif masa tu. Baik Puan Firdaus, itu sebenarnya sedikit kisah bagaimana perginya atau kehilangannya arwah ayah tempoh hari, tetapi yang kita juga ingin tahu dan kongsikan bersama dengan masyarakat tentang bagaimana terkesannya keluarga dan bagaimana anda semua bangkit kembali setelah kehilangan seorang ayah dan juga kalau tak silap seorang atuk juga kepada cucu-cucunya. Ya, betul. Ayah saya dia memang sangat merindui cucu-cucu dia masa tu tapi sebab PKP kita tak dapat jumpa kan. Ya, faham. Jadi saya dah berkeluarga, saya duduk di Kajang, family duduk di Ampang. Jadi saya pantau diorang dari jauh tau. Saya pantau diorang dari jauh. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya macam hopeless sangat dekat rumah. Jadi saya kerap video call. Saya tanya keadaan diorang macam mana semua. Lepas tu masa hari yang ayah dimasukkan ke hospital tu memang doktor dah bagi tahu ayah dah kritikal. Tapi sebagai anak saya masih tak berputus asa. Saya masih letakkan harapan lah adik-adik masih kuarantin di rumah masa tu. Baik Puan Nur Firdaus, kita nak tahu juga bagaimana agaknya keadaan ibu Puan ketika ini dan juga adik sebaik sahaja orang kata perjalanan ini bermula. Ibu saya dia awalnya di kuarantin di Maib tapi lepas tu ditransfer ke hospital Selayang sebab dia punya oksigen masa tu drop. Jadi ayah di hospital Ampang, adik-adik di rumah. Adik-adik punya simptom tak teruk sangat. Ibu yang agak teruk juga. Ibu memang tak boleh bangun langsung, memang lemah badan dia. Jadi dia recover dekat hospital Selayang tu lebih kurang dalam 10 hari. Masa ayah saya meninggal pun ibu masih di hospital Selayang. Jadi masa tu saya sebagai anak yang dalam situasi yang begitu, saya terpaksa bagi semangat pada semua orang. Saya terpaksa bagi semangat pada semua orang untuk tidak berputus asa sebab Allah tu sentiasa ada. Saya sentiasa ingatkan diorang. Baik, Puan Firdaus. Allah tu sentiasa ada. Kita juga nak tahu kan sebenarnya ini inilah satu Muharram, tahun baru. Kita nak berhijrah kepada sebuah kehidupan yang baru. Jadi mungkin Puan Firdaus boleh kongsikan di mana datangnya kekuatan ibunya juga mungkin yang paling terkesan. Bagaimana keadaan anda semua sekarang? Okey, alhamdulillah ibu saya tengah recover walaupun badan dia masih lemah. Tapi alhamdulillah dah banyak perubahan. Adik-adik pun okey. Sekarang ni saya cuba bangkit, kumpulkan kekuatan tu sebab saya nak lihat mak saya sembuh. Sebab ayah dah tak ada, jadi saya hanya tinggal ibu yang banyak berkorban. Jadi kami terpaksa redha. Saya nak kongsikan satu nasihat yang saya terima dari sahabat ayah. Silakan. Sahabat ayah ni dia nasihatkan saya, dia kata, sebenarnya saya patut bersyukur sebab sebenarnya Allah tu dah bagi kasih sayang, nikmat kasih sayang daripada Allah daripada saya kecil sampai saya dewasa. Jadi saya patut bersyukur macam Nabi Muhammad lahir dah tak ada ayah. Selepas tu ibu pula meninggal dunia. So dia nak saya bersyukur yang sebenarnya terlalu ramai yang sayangkan ayah saya. Terlalu ramai yang ambil berat. Ayah saya meninggal pada hari Jumaat, hari yang mulia, meninggal syahid. Jadi dia berikan kata-kata semangat yang buat saya rasa kuat untuk teruskan kehidupan ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia kata, you anak solehah, you dah banyak berjasa pada ayah hingga ke saat akhir. Jadi you kena kuatkan semangat walaupun ayah tu fizikalnya dah tak ada tapi dia sentiasa ada di hati sampai bila-bila. Baik, kita doakan semoga diberikan kekuatan kepada Puan Nur Firdaus. Kita nak juga tanya kepada Puan Aiza kan di penghujung perbincangan kita ini, sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang sekarang ini sedang mencari kekuatan dan juga semangat baru untuk kita teruskan kehidupan ini, Puan Aiza.
Puan Aiza? Baik, kita nak mendengar suara daripada Puan Aiza Syafinas. Yang kita harapkan masih berada bersama dengan kita di dalam talian. Puan Aiza minta unmute kan? Kita masih lagi tak dengar. Okey. Mungkin kita nak melihat visual Puan Aiza. Mungkin Puan Aiza boleh bantu kita di sini. Terima kasih. Ini dia orangnya. Ya. Okey, Puan Aiza, pesanan akhir daripada Puan Aiza bagaimana dari satu keadaan ujian dugaan yang sangat hebat, tetapi kita bangkit. Mungkin inilah dia, seperti tahun baru ni kita bangkit. Puan, silakan. Alhamdulillah, walaupun kita melihat angka COVID, pesakit COVID masih lagi ramai, tapi kita harapkan dengan vaksinasi ataupun pemberian vaksin boleh melindungi kita dan keluarga. Dan hari ini merupakan hari kedua saya akan vaksin petang nanti dekat KLCC. Alhamdulillah. Doakan semua rakyat Malaysia yang mana dijangkiti COVID ataupun waris-waris COVID, diharapkan dapat bersabar, reda, jangan sedih lama-lama. Sebab kata Ustaz, bangkit dalam hidup, hijrah, mulakan hidup yang baru, dan juga akhir sebagai iktibar, sebab kita semua tak terlepas daripada saat kematian. Dan jaga diri, banyakkan stay at home, duduk kat rumah. Kalau tak ada apa aktiviti di luar, sentiasa gunakan hand sanitizer, patuh SOP. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Aiza Syafinas. Nampak memang seorang wanita yang kuat dan tabah dan telah pun memulakan kehidupan yang baru. Okey, kita nak kembali kepada Ustaz di penghujung perbincangan kita ini, Ustaz Muhammad Hanafiah. Kita nak mohon pada Ustaz untuk berikan pesanan, berikan semangat kepada kita semua yang pada hari ini masih lagi tercari-cari semangat baru itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Untuk mengumpul kekuatan, kita kena kembali kepada Allah, Tuhan yang memberi kekuatan. Punca bencana ini berlaku sebab kita langgar perintah Allah secara melampaui batas. Jangan melampaui batas. Sedih pun jangan melampaui batas. Sebab orang yang terlalu memikirkan masa silam, dia akan kena kemurungan. Orang yang terlalu bimbang dengan masa akan datang, dia akan kena anxiety, panic attack. So, pujuk hati kita bersederhana dalam semua keadaan. So, patuhi SOP. SOP apa dia? Sunnah of Prophet. Prophet apa? Nabi Muhammad, dan formula dia Islam. Islam ni apa dia? Islam ni makna dari sudut fizikal dia adalah selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita tak patuhi SOP, maka kita kena PKP. PKP apa dia? Pulang kepada pencipta. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. So, apa nasihat saya untuk mengumpul kekuatan? Kena menghampirkan diri kepada Tuhan. Bila kita hampir diri kepada Tuhan, Tuhan akan campak kekuatan dalam diri kita dan bimbing tangan kita untuk menuju jalan yang lurus, untuk berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kita tahulah kita menangis tengok orang mati. Saya ada 3 orang sahabat baik saya meninggal dunia. Pertama, Tan Sri Datuk Harun Sani meninggal dunia akibat COVID. Yang nombor 2, Ustaz Fadil Yusof, pendakwah bebas yang saya sayang dan saya cemburu dengan dia telah banyak mengislamkan orang dalam dunia ni. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, adalah seorang jurulatih silat saya dulu, iaitu pendekar nama dia Zamri Osman, meninggal dunia. Semua tu orang hebat-hebat. Tapi kita kena patuhlah SOP, baliklah pada Allah, baliklah ikutlah sunnah Rasulullah, insya-Allah. Patuhilah SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, insya-Allah. Allah akan pelihara kita. Usaha untuk kuat ni tak ada cara lain, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena zikirullah, banyakkan zikir. Sebab apa? Dengan ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Banyakkan zikir, ingat Allah, Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Terima kasih Ustaz pesanan tu. InsyaAllah. Okey Ustaz, di penghujung perbincangan kita nak minta Ustaz kongsikan bacaan doa untuk kita dan juga penonton wanita hari ini secara ringkas, Ustaz. Boleh? Sempena tahun baru, kehidupan baru kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Terima kasih ya Allah, kami masih hidup lagi. Kami tahu kamu, Allah hidupkan kami kerana ada dosa kami yang belum Kau ampuni. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Bagi mereka yang telah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka yang telah meninggal dunia akibat COVID ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman dalam syurga ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Amin. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Amin. Dan berilah keinsafan kepada kami ya Allah untuk kami meneruskan kehidupan ini dengan hampir kepadamu ya Allah. Amin. Tolonglah ya Allah. Jadikan sempurna hijrah ini ya Allah. Hijrahkanlah kami kepada tingkatan iman, iaitu iman orang-orang yang bertakwa. Oh, iman orang yang mencintai Tuhan, yang menciptakan cinta, Tuhan yang membisikkan rindu. Lindungilah kami semua daripada wabak COVID ini ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu satu hari nanti ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, ya amin ya Rabbal rabbal Alamin. alamin. Sekali lagi itu ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafiah, Puan Aizah Syafinas dan juga Puan Nur Firdaus kerana sudi bersama kita berkongsi kisah mereka bangkit untuk satu kehidupan yang baru. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para penonton wanita hari ini, apa kata Fatin, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.